Kita menggunakan kitab Munyatul Musalli sampai muka surat 22. Di atas sekali. Maka berkatalah Syekh Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan ilmunya memberi manfaat pada kita semua. Kata beliau, dan dikeraskan dia supaya mendirikan fardu dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kitab dulu kan, dia kadang disebut agama, igama. Kan? Jadi kita sebutlah ni, tak sebut dah igama tu. Tapi dulu ada sebut dengan 3 sebutan. Lah sama ada agama atau agama. Baik. Jadi apa maksud dia di sini? Iaitu pemerintah. Pemerintah. Mereka yang berkuasa ke atas rakyatnya. Sama ada peringkat yang rendah, apatah lagi peringkat yang tinggi, negara. Yang rendah ni kita kata kita ni kawasan mana? Kita daerah. Maka siapakah ketua agama daerah belah kita ni? Dia tak boleh buat-buat tak tahu, dia kena ambil berat. Dikeraskan dia supaya mendirikan fardu. Apapun yang Allah Ta'ala fardukan, mereka yang duduk kat jabatan agama, mereka kena tahu. Kalau mereka tak tahu, oh, apa ni? Hang duduk kat situ, hang tak tahu. Saja kita pergi kat pejabat. Assalamualaikum. Saja. Buat-buat macam tak tahu. Ni jabat agama ke? Tak baca ke kat luar? Tak baca ke kat luar tu? Masuk ni tak baca apa? Dia tu tak pasal, tak apalah. Sajalah kita nak tahu. Tak pasal. Tapi nampak macam belah-belah agama. Inilah pejabat agama. Oh, pejabat agama. Saja kita nak test mereka. Kemudian kita pun tanyalah satu orang yang bertugas di situ. Ni nak tanya sikit ni, saya ni tak apa nak faham sangat. Agama kita ni fardukan apa? Oh, dia kata ni payah. Soalan payah. Agama kita Islam ni, apa yang fardunya? Dalam agama kita ni, apa yang fardunya? Katalah mereka jawab. Sajalah kita buat contoh macam tu. Tak tahulah pula. Tak boleh. Hampa duduk kat situ, hampa kena tahu. Apatah lagi yang kita sebut sebagai ketua pejabat agama ni. Ketua agama daerah dan sebagainya. Maka dia kena tahu apa yang Allah Ta'ala fardukan. Sebab apa? Sebab mereka akan ambil tindakan apabila fardu tersebut tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Dia pun kena ambil tindakan. Sehingga ni Syekh Fatani kata apa? Dikeraskan dia. Maksudnya apa? Kena ada tindakan. Tapi tindakan tu biarlah yang kita kata wajar. Tidak daripada sudut yang kita kata menjauhkan masyarakat daripada agama. Sebab apa? Sebab keras sangat. Sampai patutnya orang sayang kepada agama jadi benci. Pasal apa? Pasal keras sangat. Denda yang bukan-bukan. Ambillah tahap demi tahap. Nasihat. Mai bagi penerangan. Lepas tu bagi nasihat. Ni bagi penerangan pun tak. Macam kita kata, mereka ni lepas tanggang ke apa? Kan? Begitu. Baik. Jadi sehingga kepada tahap mereka kena ambil tindakan. Sekiranya orang Islam di bawah kawasan dia itu tidak ambil peduli tentang suatu yang difardukan. Dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Apa pula yang Allah Ta'ala haramkan? Apa Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan? Mereka kena tahu. Sebab apa? Sebab mereka akan tuntut supaya benda-benda yang ini maka hampa tak boleh melakukan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya larang. Dia begitu. Mereka tak boleh membiarkan begitu sahaja. Jadi kita kata bukan
tahap yang kita kata ketua di bawah, bahkan ketua di atas lebih lagi. Dan kita kata bukan ketua yang kita kata mereka duduk kat pejabat, yang kita kat rumah kita nak berlepas tangan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ibu bapa, apatah lagi bapa, dia sebagai ketua keluarga. Maka benda ni dia kena tahu juga. Dia kena tahu. Kalau semua tahap daripada keluarga sampai kepada kawasan, sampai kepada negeri, negara, semua ambil berat, maka kita lihatlah ketika itu betapa hebatnya Islam dapat ditegakkan. Sungguh. Sebab itu masyarakat bermula daripada keluarga. Jangan kita doakan ke mereka, saya ni keluarga kita. Jadi kita sebut setiap pihak bertanggungjawab. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kalau kita kata masyarakat yang kecil itu keluarga, maka bapa sebagai ketua keluarga, dia tidak boleh buat mudah perkara ini. Sampai anak dia sendiri pun tak tahu bab hukum haram, halal, anak dia tak tahu. Tak maulah macam tu. Sampai anak dia tak tahu mana fardu, mana sunat. Tapi dia jadi tukang pula, dia kata ini sunat. Sunat apa? Ni fardu. Tapi orang kata sunat. Tak usah dah pedulilah kepada orang yang ni fardu. Tapi itulah kita. Benda fardu pun kita sebut sunat. Apa dia? Bersunat. Ini masalahnya. Saya nak berikan, nak selesai masalah ni macam mana. Benda tu bukan sunat. Wajib tu. Tapi kalau nak ubah kepada berwajib tak? Jadi ayat tu nampak pelik. Berwajib kan. Benda tu wajib. Macam mana kita tak tahulah. Yang boleh duk kata bersunat. Sunat lagi. Jadi semua orang faham. Bukan semayang sunat. Bukan puasa sunat. Benda tu lah hang kerat tak lagi. Begitu. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut begini, jangan berlihat kepada mereka no. Wah, mereka tak ambil berat. Hang sendiri ada keluarga. Kenapa hang tak ambil berat dengan keluarga? Kecuali kalau kita ni Allah Ta'ala takdirkan lemah di sudut kewangan, lemah daripada sudut pemikiran, tak apa nak jelas, tak apa nak faham. Tapi bab nak bina keluarga maulah. Nak tunggu sampai pandai sungguh baru nak berkeluarga susah. Bukan semua yang keluarga tu pandai sungguh. Ada begitu. Jadi bila kita sebut begitu, maka orang yang anggap diri dia sebagai kurang daripada orang lain, maka dia kena berusaha. Seperti yang kita sebut, dah miskin, keluar daripada kepompong kemiskinan. Bila hang jahil, hang nak biang. Sampai bila hang nak duduk dalam kejahilan? Kan begitu. Yang ni tempelak kepada mereka-mereka yang alim, yang ada pengetahuan. Sungguh tuan-tuan, kadang-kadang bapa ni pensyarah agama, tapi anak ada yang tak tutup aurat. Bapa ni ustaz, sana sini pumpang-pumpang sebut halal haram, tapi ada anak yang tak semayang, ada anak yang tak baca Quran dan sebagainya. Kan begitu. Jadi sama-samalah kita fikir dan kita cegah. Kalau kita ada sahabat macam tu, nasihat. Ad-din an-nasihah. Maka jika tiada menghiraukan dia oleh wali al-umur, maksudnya apa? Pemerintah lah. Waliul umur maksudnya pemerintah, dosanya itu atasnya. Mereka berdosa. Pasal apa mereka berdosa? Pasal mereka tak ambil hirau. Mereka tak tahu. Sampai orang ketengahkan kepada mereka pun, angkat kes itu kat mereka. Mereka kata apa? Dia kata, hampa selesailah sendiri. Kami pun sibuk. Hampa tak tahu kes kami ni banyak. Tak bolehlah duduk berlepas tangan macam tu. Abang betul, insya-Allah. Ni kampung mana? Taman mana? Insya-Allah. Nanti kerani saya dia tulis, nanti kita buat pemantauan, kita akan cek dan begitu. Memanglah kita kerja banyak, memang kita ni ada masalah dan sebagainya. Hidup ni mana yang tak ada masalah, kan? Kerja, tambun-tambun masuk, kan? Timbun masalah yang dulu pun tak selesai lagi. Maka kita jangan lihatkan diri kita sebagai seorang yang berlepas tangan. Tak boleh buat mudah benda ni, kan? Tapi tak usah duk mohong orang.
Ini kadang pun duk mohon, dia kata tak apa. Minggu depan kami pergi. Duk tunggu sampai sebulan tak pergi. Kan? Tak maulah macam tu. Sampai ada orang kata apa, bukan Melayu, tapi depa ni orang Islam yang faham agama, boleh duk mungkir janji. Yang ni kita tak mau dengar. Kan? Akhirnya apa yang depa puji, depa kata tu. Kan? Nampak duk kutuk-kutuk kapiak semua, depa tepat janji. Nampak? Ni kata janji Melayu. Dulu pernah kita dengar ayat tu, janji Melayu dan sebagainya. Kan? Gitu. Maka beringatlah orang yang ada kuasa pemerintahan ini, jangan buat mudah dalam perkara ni, jangan buat mudah. Kan? Kenapa? Kerana bila hampa tak buat kisah ataupun hampa tak ambil hirau, maka ingat Allah Ta'ala tak akan biar benda ni. Kamu akan berdosa dan kamu akan dihukum akhirat. Sebab meninggalkan dia amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, sedangkan Allah Ta'ala perintah supaya apa? Tegakkan kebajikan, kebaikan dan halang atau cegah kemungkaran. Ni bersiapa apa tak buat. Banyaklah ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran. Sehingga Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang munafik. Orang munafik ni, yang mana yang dia suruh? Mungkar yang dia suruh. Mana yang dia tak bagi buat? Ma'ruf, kebaikan, kebajikan itu yang mereka sangat-sangat nak menghalang. Kita tak mahu macam tu. Kan? Kita nak menjadi orang yang benar-benar yang faham dan menegakkan agama bermula daripada diri kita sehingga kepada peringkat yang lebih atas. Diri, keluarga, sekitar dan sampai ke atas. Begitu. Sebab tu ulama pesan kata apa? Ibda' binafsik. Mula dengan diri kamu dulu. Apa-apa pun mula dengan diri kita. Setiap orang kalau ambil peranan begitu, mula dengan diri dia, tak payahlah. Kiranya mudah. Kerja ni akan jadi mudah. Kan? Kita mula dengan diri kita, kawan kita pun dengan diri dia mula. Kan? Islah tiap-tiap diri. Mudah. Dia takkan sampai kepada tahap yang kita kata susah nak selesai dan sebagainya. Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu, kembali kepada tajuk kita yang kita dah sebut dah dulu pada muka surat sebelah. Kita dah sebut. Ini sambung dia. Dan salah satu fardu yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita apa dia? Iaitu solat fardu Jumaat. Kebetulan ni Alhamdulillah hari ni kita hari Jumaat. Sekali kita sebut tentang Zulhijjah sikit. Tadi kita akan sebut tentang Zulhijjah sikit. Sebab apa? Kebetulan tarikh yang sama, insyaAllah nanti kita sebut sikit. Baik. Maka hari Jumaat ini ada satu solat yang cukup hebat, iaitu solat pada hari Jumaat. Tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat satu rakaat. Sambung dia masalah bab sembahyang Jumaat ni. Apa Syekh Dr. Fatani kata ni? Solat Jumaat ni kita dah sebut dah dulu 2 rakaat. Solat fardu Jumaat 2 rakaat sahaja. Apabila satu orang dia masuk masjid, maka dia dapat 1 rakaat dengan imam. Berarti apa? Dia luput 1 rakaat. Dah 2, dia dapat 1, luputlah 1. Tak luput 3, 2 kan. Baik. Jadi bila dia dapat 1 rakaat serta imam, seperti dapat orang yang masbuk akan imam di dalam rokoknya serta tamakninahnya. Walaupun bila dia masuk tu, ketika itu imam rokok dan dia sempat rokok dengan imam dan dapat tamakninah ketika itu, maka dapat rakaat. Dapat rakaat. Tapi kalau dia main awal sikit, kan, dia masuk-masuk elok-elok, imam dan jamaah semua berdiri mangkit Allahu Akbar. Oh, dia dapat banyak kan begitu. Maka tetap dianggap sebagai dia dapat 1. Dia luput 1. Kalau dia dapat ketika rokok sekalipun, tapi ingat, ada tak tamakninah dengan imam? Ada, dapat 1. Kalau tak ada tamakninah dengan imam, selisih, dia turun, imam naik, dua-dua dia tak dapat. Kan, begitu. Serta imam, dia dapat tamakninah serta imam. Pada rakaat yang keduanya, nya tu nya imam. Dia baru dapat 1.
Kan? Loh, saya tak baca Fatihah pun, saya tak ada pun nak baca zikir rokok subhana rabbiyal azim, saya tak ada baca yang tu pun, tak apa. Asalkan ada tamakninah dengan imam ketika rokok. Kan? Allahu Akbar, kadarnya subhanallah. Imam sami'allahu liman hamidah, dapat. Kan? Kalau dia turun, waktu dia turun tu imam naik, tak dapat. Kan? Begitu. Maka didapatnya Jumaat, maka ia tambah 1 rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya. Yang dapat 1 tadi, maka dia kena tambah 1 lagi. Waktu mana dia nak tambah? Dia tambah selepas imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tambah. Bila dia tambah yang 1 tu, maka sunat bagi dia yang tambah 1 dinyaringkan, dikuatkan suara dia. Pasal apa? Pasal sembahyang Jumaat ini sunat dinyaringkan suara, maka dia pun macam tu juga. Maksudnya bukanlah deras sampai satu masjid dengar. Biasa kita baca macam mana? Kita baca, kena baca. Jangan tak baca. Dia kata saya tak baca, saya pakai niat. Mana boleh? Fatihah dia adalah rukun qauli yang mesti kita lafazkan. Ada gerak bibir. Kita tengok kawan kita semayang, waktu berdiri tengok mulut dia rapat. Mulut dia rapat. Lepas bila kita tanya lepas dia semayang, baca tak Fatihah? Dia tak baca. Dia tak nampak pun bibir hang bergerak tak? Dia kata baca. Mana boleh baca kat sini? Baca kat sini. Kan? Maka bila kita baca, kita dengar sendiri kita aja. Kan? Sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kita kalau tak dengar pun tak apa. Yang kita tahu, yang kita baca dan kita dengar suara kita sendiri. Kan? Tapi kalau yang ni, mau kuat sikit. Suara kita mau kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Jadi orang semua kena faham benda ni. Kena faham benda ni. Pasal apa? Pasal dia nak ambil sunat ini, kan? Iaitu nyaringkan suara sebab dia ada 1 rakaat yang dia kena buat. Pasal dia dapat 1, dia tambah 1. Dan jika dapat kemudian daripada rokoknya, daripada rakaat yang kedua, seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal. Kawan yang lambat tadi ni, dia masuk masjid, imam pun i'tidal, ataupun tak dapat rokok serta imam, selisih, ataupun ketika i'tidal dia dapat imam. Atau pada sujud, yang tu lagi lah. Kan? Yang kita kata rokok selisih pun tak dapat rakaat dah. I'tidal, yang ni lagilah sujud, dapat kau mana? Tak apa, ni contoh dia. Kan? Ketika dia masuk masjid, tiba-tiba imam ketika itu sujud. Sujud pada rakaat yang kedua imam. Atau pada kuai-kuai nak ujung dah. Masuk imam nak baca tahiyat bagi sembahyang Jumaat itu. Sembahyang Jumaat 2. Mana ada tahiyat awal? Ada tahiyat awal. Sembahyang pun 2 rakaat. Maka luputlah Jumaatnya habis. Dia sudah tidak dapat Jumaat gitu. Maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan diperlahankan bacaannya. Sebab apa? Sebab sudah menjadi zuhur. Nak buat berapa? Buat 4. Pasal apa aku nak buat 4? Hampa buat berapa? Kami buat 2. Mana adil macam tu? Tak adil. Hampa buat 2, aku buat 4. Kami buat 2 sembahyang Jumaat. Hang kena buat 4 sebab sembahyang fardu zuhur. Itulah dia. Kan? Bila sembahyang Jumaat, walaupun dia tambah 1, memanglah dia dapat 1 tambah 1, maka bacaannya nyaring. Kan? Tapi kalau dah jadi zuhur, maka tidak dinyaringkan suaranya. Gitu. Supaya apa dia? Supaya nanti bila siapa yang masuk, kawan, aku ingat aku yang lambat. Rupa ada lambat lagi. Ada lambat lagi. Masuk. Dia tengok kita berdiri kan, kita tak baca kuat. Bila kita tak baca kuat, dia tahu kita buat zuhur.
Jadi oleh kerana itu kita yang sembahyang kan, ni kadang ni habis-habis imam bagi salam, dia terus dia berdiri di tempat dia sembahyang Jumaat tadi tu. Dia sembahyang ba'diyah, sembahyang sunat ba'diyah di tempat itu kan. Pas dia sembahyang kuat pula suara dia, Bismillahirrahmanirrahim, kawan mai dengar ikut. Nampak kan? Jangan dinyaringkan suara dia. Sebab apa? Sebab kita bukan sembahyang fardu Jumaat, begitu. Kalau boleh kita jangan duduk kat situ, kita ambil tempat lain. Kan? Ada kawan yang keluar, kita nak sembahyang dulu, sekali kita nak keluar kan. Jadi jangan berdiri di tempat itu, kita ambil yang paling tepi ke macam mana ke, begitu. Supaya apa dah? Supaya nanti kalau ada orang pulang pun tak ganggu, dia pun nak lalu depan kita. Tapi cari kat mana-mana tiang dan sebagainya, gitu. Ini semua ada adab berkaitan dengan solat dalam masjid, utamalah masjid sebab kita sebut bab Jumaat. Dan ada Jumaat yang buat kat surau. Begitu. Jadi tempat mana yang buat Jumaat tak kira lah. Sama ada namanya surau ke, nama dia masjid ke, ataupun nama lain kita pun tak tahu. Dia pun kata madrasah. Contoh kan. Gitulah. Maka jaga adab-adab setelah mana kita selesai sembahyang fardu Jumaat. Kita nak sembahyang ba'diyah tu kat mana dan sebagainya. Nak dinyaring atau tidak, kita kena tahu. Ni pasal apa? Dia baca kuat, dia tambah satu lagi. Sebab apa? Sebab dia dapat satu dengan imam. Begitu. Jadi bila dah jadi sembahyang itu zuhur, maka diperlahankan bacaannya. Bersalahan sembahyang berjamaahnya selama belum lagi memberi salam imamnya. Dia tak dapat yang kata Jumaat. Sebab apa? Sebab dia tak dapat satu rakaat pun dengan imam. Namun dia dapat ada pahala jamaah. Dia dapat pahala jamaah. Inilah Syedok Fatani nak abang kat kita ni. Lah rugi saya. Apa pun saya tak dapat. Jumaat pun saya tak dapat. Jamaah pun saya selagi imam tak bagi salam. Kita dapat jamaah tu. Jumaat saja kita tak dapat sebab tak dapat satu rakaat dengan imam. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat satu rakaat imam Jumaat. Didapatnya pada rakaat yang keduanya atau pada rokoknya serta dapat tumakninah ia dalam rokoknya serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Ini pula. Boleh faham? Tak ada masalah apa. Senang je pun. Kita dah sebut tadi dah. Satu orang ni dia dapat satu rakaat dengan imam. Kan? Dia dapat dengan imam. Satu je. Ketika mana? Tak kira lah. Ketika imam baca Fatihah bagi rakaat yang kedua. Kan? Atau masa baca surah. Ataupun ketika rakaat dia dapat tumakninah dengan imam, dia dapat satu. Bila dapat satu, maka dia tambah satu. Waktu dia tambah tu, ada satu orang yang mai lambat. Ikut dia. Dia ikut dia. Sama ada ketika tu dia baca Fatihah ke, atau dia baca surah ke, atau ketika dia rakaat. Ni, siapa dia ni? Bukan imam awal tu. Ni yang kata masbuk dapat satu tu. Maka bila kata kita ambil contoh ketika dia rokok. Bila dia rokok, kawan ni ikut sebelah dia. Sunat kita tunggu sampai dia boleh rokok. Jangan rasa-rasa ada orang ikut dan naik. Tak mau dia kata, mana boleh anda ikut aku, main lambat, cara lambat. Jangan buat macam tu. Jenis duk berdendam, hati tak apa elok lah. Panggil ni, panggil hati busuk kalau start kat masjid ni lingkup. Ada macam tu. Kadang-kadang ada. Habis dia baca amin, dengar ada orang masuk kan, dia pilih surah yang pendek. Nampak? Dia tak damai, tak damai. Pasal apa? Saya jauh, aku tahu pintu nak mai ke sah ni agak jauh. Dandang kalut dia baca Bismillahirrahmanirrahim, a'tayna kal kautsar. Punya laju tu kan. Elok kau pijak baca Allahu Akbar. Tak boleh. Lagi dia dapat juga ketika itu kan. Dia rukuk cepat-cepat. Agak-agak kau tu dah masuk dah. Sami'u. Jangan buat macam tu kan. Raikan sahabat-sahabat kita. Jadi
kawan kita ni kan jamaah ke, kita nak apa dah? Bila kita jadi imam, depa seronok. Seronok puas hati aku. Kan? Dan kalau dia jadi imam aku dan. Orang lain aku tak tahulah. Pasal apa? Pasal dia ra'i kawan-kawan ni. Dia ra'i jamaah. Dia pun tak tahu siapa yang masuk kan. Gitu. Kalau dia kenal sekali pun kan, dengar suara ke, ada batuk sikit kan, dia tahu. Walaupun kata dia tak kenal dengan orang tu, ni masjid. Ada adab dia. Imam ada adab dia. Dia kena perlahan, dia kena jangan terus dia baca surah, dia ambil masa sikit, masa kita anggap sebagai masa bertenang untuk dia nak baca surah sebab bagi peluang kepada kawan ni. Dan kawan ni jangan bergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sebab Nabi larang. Nabi larang. Masuk masjid lari pasal nak dapat rakaat tu. Nabi tak, bila Nabi tak bagi, maka imam ambil peranan. Apa dia? Nanti dulu. Bagi depa ni boleh jalan mai. Satgi kalau dia pilih surah, ambil surah yang agak selesa, senang sahabat ni masuk ikut kita dan dapat rakaat tersebut. Jadi satu orang yang mai lambat ni, dia dapat satu rakaat dengan orang yang dapat satu rakaat dengan imam. Dapat Jumaat. Niat Jumaat. Begitu. Maka dia tambah berapa satgi, dah dapat satu dengan kawan tu. Supaya tadilah orang tu pun dapat satu dengan imam, maka dia tambah satu, ni pun tambah satu sebab itu adalah solat Jumaat. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Jumaat dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia mesti berjamaah. Dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Yang kamil maksud yang sempurna, yakni orang yang akil, baligh, lagi merdeka, lagi mustautin, yang bukan hamba. Kita lah tak ada lah hamba. Kan? Dulu cerita dululah yang kata hamba. Mustautin bukan yang bermusafir. Cumanya berbeza pendapat di kalangan ulama pada menentukan jumlah yang dianggap sebagai syarat sah sembahyang Jumaat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama. Berapa? 40 orang. Mazhab Maliki 12 orang. Kalau 12 orang sekali dengan imam, kira-kira 12. Tapi syarat tadilah kan, aqil, baligh, yang bukan hamba, yang mustautin, yang faham tentang solat, yang faham tentang solat. Gitu. Maka sah. Berapa orang? Maliki 12 orang. Mazhab Hanafi, maka ada dua pendapat. Satu pendapat iaitu 4 orang sekali imam. Oh, depa sikit. Depa lagi sikit, kita kata, Maliki 12 je, kita 40. Ni lagi sikit. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, iaitu 4 orang. Satu lagi dalam mazhab itu juga, mazhab Hanafi, iaitu 3 orang. Iaitu 3 orang pun sudah boleh melakukan solat Jumaat. Begitu. Apapun yang kita sebut tadi, yang semuanya sepakat apa dia? Berjamaah. Tak boleh buat seorang-seorang. Lah saya duduk seorang. Hang duk seorang nak mayang kat mana? Pilah keluar. Hang duk tunggu dalam rumah, duk tunggu ramai. Dah, saya keluar. Saya keluar. Saya cari masjid tak ada, surau tak ada, orang tak ada. Hang duk kat mana? Dengar nama kampung dia, kita pun tak tahu, tak biasa dengar. Kan? Tak biasa dengar. Ada ke kampung tu? Ambil mana nama kampung tu? Aku duk tengok dalam Google pun tak ada nama kampung tu. Dia kata, aku yang reka nama kampung tu. Aku yang reka. Kan? Macam mana pula? Hang cerita sikit. Dia kata, memang aku nak cerita kat hang pun. Dia kata, naik kapal terbang. Kan? Dia pun duk kata, atas sejuk. Kan? Memang sejuk lah dalam ada aircon. Dalam kapal terbang, mana kapal terbang tak ada aircon. Dia kata silap hari bulan. Dia kata aku buka tingkap terjatuh. Nampak? Dia duk bohong kita pun percaya angguk macam tu. Ingat senang nak buka tingkap kapal terbang. Kan? Buka dia sedut aku jatuh kat tengah belantara aku buat kampung tu. Patut duk seorang. Kan?
Jadi nak buat Jumaat, contoh sajalah, contoh merapu macam tu kan. Ada ceritanya betul-betul dia duduk seorang-seorang, tak ada siapa. Jumaat buat apanya? Bayang zohong lah kan. Begitulah. Pasal apa? Pasal tak boleh kan? Tak boleh kita nak buat seorang-seorang kan? Melainkan solat Jumaat itu wajib berjamaah. Baru kita dah sebut tadi tu berbeza pendapat di kalangan ulama mazhab. Paling kurang kita kata iaitu 3 orang. Salah satu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Gitu. Yang paling banyak adalah 40. Itu juga adalah pendapat mazhab kita Asy-Syafi'i. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Yang kata 40 ni jangan duk ngam-ngam 40. Tiba-tiba kita tengok macam tak boleh harap ni. Tak boleh harap. Pasal apa hang kata tak boleh harap? Jangan duk menyangka buruk. Bukan menyangka buruk. Kan? Pagi tadi sembang dengan dia. Capuk dengan dia 40 orang. Pagi tadi aku tanya dia. Kan? Ni nak tanya kat hang ni. Kan? Takbiratul ihram tu sunat apa? Saja kita test. Saja kita. Mana sunat, rukun, wajib takbiratul ihram. Mula-mula takbir tu Allahu Akbar. Saja kita test dia. Kan? Ni nak tanya hang, mula-mula takbir tu nama dia takbiratul ihram. Sunat apa? Dia kata hang silap. Bukan sunat, makruh. Teruk sungguh. Kan? Kan dia jawab ni sunat muakkad. Sunat muakkad pun tak betul. Sunat hai'ah, sunat abad. Apa sunat tak betul? Mana sunat? Rukun, benda yang wajib tak dapat tidak. Sunat ni kita faham pada dia. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tak buat tak apa. Ni boleh kata tak buat tak apa. Kan? Tiba-tiba je. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi takbiratul ihram. Tak bunyi. Pelik. Kita kalau wah-wah sanksi begitu, kita tak boleh ikut dia sebagai makmum. Kan? Bukan kata kok kita jauh kot. Jauh apa? Mana ada orang. Aku belakang dia. Aku belakang dia. Sah kedua pun, sah pertama pun tak habis. Belakang dia. Pani pun ni. Duduk tepi bibir dia. Macam tu je. Tiba-tiba bunyi Fatihah. Habis sembahyang kita tanya dia. Tak takbir ke? Takbir buat apa? Kan? Mau jimat masa. Jadi campur dengan dia. Jadi 40 orang sah tak? Tak sah. Karut macam tu nak sah kot mana? Gitu. Maka Syekh Dr. Fadhani kata apa? Yang kata 40 tu bukan angka 40 kira jadi terus. Kan? Mereka ini adalah kalangan yang sah sembahyang dirinya. Berarti apa dia? Ada masalah yang mereka tak faham, mereka tak tahu, tak apa. Janji mereka ni mau mengaji. Betul. Kita tanya dia, rukun sembahyang, dia kata aku tak apa nak hafal. Tapi dia kata dalam sembahyang ni ada rukun, ada sunat. Tak apa. Dia borong macam tu, tak apa. Kan? Cuma jangan tukar je. Jangan tukar. Yang mana yang rukun dia kata sunat. Tak boleh. Kan? Jadi dia kata semua kita kena buatlah. Solat. Allah suruh kita buatlah. Pasal apa tak mau buat? Masih lagi. Tapi dia, waktu yang sama, orang yang memang minat nak mengaji. Ada tempat kuliah, dia ada. Cuma kalau dia sibuk, ada keluarga dia sakit ke apa, kalau dia ada kerja tugas sebagai, kan, kita tak nampak dia. Kan? Jangan kita tak nampak dia, kita kata dia ni penyegar mengaji. Tak. Dia minat tak mengaji. Dia ni orang mengaji tak. Masih dia dahagakan ilmu, dia duk mengaji, maka Allah Ta'ala maafkan kekurangan dia. Sah sembahyang diri dia. Kan? Itu maksud dia, apa yang dimaksudkan dengan sembahyang sah diri dia. Iaitu, dia kurang tapi dia masih menuntut ilmu. Ni kelebihan kita menuntut ilmu. Ni kelebihan dia. Kan? Tapi kalau kita rasa salah dan memang jelas orang kata kita salah. Ataupun kita rasa macam tak salah, orang ramai bukan kata seorang dua.
mai belah kanan habaq macam tu, mai belah kiri kata macam tu, mai ke depan, mai daripada belakang. Tak betul ni, tak betul kan. Sampai orang kata macam tu tak betul, kita dah kata aku betul kan. Pas mengaji pun tak mau, maka solat diri dia tidak sah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi